Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. BETCON 23 platform meningkatkan kerjasama ke arah mencapai visi BIM Piaga 2025. Penglibatan dan kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keselamatan di stesen-stesen minyak. Beberapa pencapaian di peringkat ASEAN dan keperluan BIM Piaga untuk memanfaatkan inisiatif-inisiatif tersebut ke arah mencapai visi BIM Piaga 2025 ditekankan semasa mesyuarat Menteri-Menteri BIM Piaga kali ke-26 dan mesyuarat berkaitan yang dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat diadakan di The Empire Brunei, Jerudong. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menekankan kepentingan untuk menggubal pelan strategik dan dasar BIM Piaga dan mengambil kira trend serantau dan antarabangsa dengan memperkukuhkan kerjasama dan komitmen ke arah mencapai visi BIM Piaga 2025 dan seterusnya. Mesyuarat mengambil maklum hasil mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM Piaga ke-31 termasuk pelancaran laman web statistik. Manakala mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM Piaga ke-31 dan mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM Piaga bersama Republik Rakyat China diadakan pada 24 dan 25 Oktober. Persidangan Konvensyen Perdagangan BIM Piaga 2023 atau BETCON 23 adalah inisiatif pertama oleh Majlis Perniagaan BIM Piaga BEBC di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam. Ia adalah tepat pada masanya dan sangat penting bagi menyahut seruan pemimpin BIM Piaga agar sektor swasta memainkan peranan yang lebih penting dalam mendorong pemulihan perdagangan pasca pandemik, pelancongan dan pelaburan. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pada Majlis Pelancaran BETCON 23. Majlis pelancaran diadakan petang tadi di Dewan Bredex Jerudong. Dalam ucap tamanya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menegaskan mesyuarat Menteri-Menteri BIM Piaga ke-26 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dengan gabungan keluaran dalam negara kasar KDNK yang meningkat. The BETCON 23 is the right platform for our business people to network, promote their products and services, and explore potential business opportunities that will further boost cooperation towards achieving the BIM Piaga Vision 2025. BETCON 23 dianjurkan sempena mesyuarat Menteri-Menteri BIM Piaga kali ke-26 dan mesyuarat berkaitan. Juga diadakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA antara sektor swasta BIM Piaga dalam pelbagai bidang. Lebih 200 peserta mengikuti BETCON 23 yang menumpukan 5 tonggak strategik BIM Piaga. Empat 43 insiden keselamatan dilaporkan berlaku di stesen minyak di negara ini pada tahun lalu. Bagaimanapun jumlah insiden pada tahun ini menunjukkan penurunan. Berucap pada Majlis Pelancaran Kempen Isi Selamat, Rasa Selamat pagi tadi, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, berkata, insiden serangan atau agresif terhadap pekerja, nozal minyak tercabut dan ketidakpatuhan kepada fuel direktif masih berlaku di stesen-stesen minyak.
Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan kejayaan kempen tersebut memerlukan penglibatan dan kerjasama semua pihak bagi memastikan prestasi keselamatan di stesen minyak adalah sejajar untuk menuju matlamat sifar insiden. Matlamat tersebut adalah juga bertepatan dengan pelan strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi di mana 2 di antara 3 pemacu nilai atau value drivers yang dititik beratkan ialah untuk memastikan keselamatan orang ramai terjamin dan memastikan kesejahteraan dan penyediaan perkhidmatan-perkhidmatan yang cekap, bersih dan efisien. Kempen Feel Safe anjuran Brunei Shell Marketing BSM mendapat pengiktirafan global dengan memenangi anugerah inisiatif HSSE terbaik semasa berlangsungnya Shell License Summit di Bologna, Itali, Mei lalu. Juga diadakan penyampaian anugerah perkhidmatan lama bagi Service Champion yang telah berkhidmat selama 20, 25, 30 dan 35 tahun. Service Champion yang proaktif dalam membuat teguran HSSE kepada karaan yang tidak selamat di stesen minyak juga menerima pengiktirafan Best Retail Staff Intervention. Pejabat Harta Intelektual Brunei Darussalam Brunei IPO mengiktiraf peranan aktif wanita dalam mengembangkan inovasi dan perusahaan mereka serta menyokong wanita secara aktif dalam memanfaatkan kreativiti mereka. Di samping itu, komitmen negara dalam inklusiviti jantina dan pemerkasaan wanita diperluaskan ke pelbagai agensi dan entiti dengan mengadakan program perusahaan dan aktiviti bagi wanita. Peguam negara mengongsikan perkara tersebut semasa Majlis Perasmian Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa juga menyentuh mengenai tema sambutan tahun ini, wanita dan harta intelek, bersesuaian dengan lanskap dunia ketika ini. In Brunei Darussalam, we take pride in the fact that all women have the ability and accessibility to play an active role in nurturing and pursuing their innovations and businesses through the protective umbrella of intellectual property. To this end, Bru IPO has been diligently working to raise awareness about IP rights among women and actively supports them in safeguarding their creations by providing IP advisory services to small businesses run by women entrepreneurs. Hari Harta Intelek disambut setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesedaran mengenai hak intelek. Acara tahun ini dianjurkan bersama Pejabat Hak Intelek Brunei Darussalam dan Datastream Digital Sdn Berhad DST. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Acara Hari Harta Intelek Sedunia termasuk forum oleh para pencipta inovasi, pengusaha dan kreatif terdiri daripada wanita dari pelbagai pertubuhan. Mereka mengongsikan mengenai teknologi dan inovasi serta bagaimana harta intelek menyumbang kepada kejayaan pelbagai sektor dan industri di negara ini. Antara yang membuat pembentangan Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye mengenai melerai hadangan, mengubah idea kepada inovasi. Acara juga termasuk masterclass mengenai inovasi oleh DST dan pembentangan Indeks Inovasi Global oleh 2 penceramah jemputan dari Pertubuhan Hak Intelek Sedunia. Kira-kira 250 orang dari agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, firma guaman dan para pengusaha menghadiri acara tersebut. I share today will ignite your interest and curiosity. Kementerian Kesihatan peka akan penjagaan kesihatan yang komprehensif dan bersistematik bagi memenuhi keperluan orang ramai. Ikuti bahan beritanya seketika nanti.
Pelbagai produk berkualiti tinggi buatan Brunei kini boleh didapati di pasaran Republik Singapura. Produk Brunei tersebut mengisikan rak jualan pusat membeli belah Mustafa Center bermula 17 Oktober lalu. Baru-baru ini, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Republik Singapura, meninjau perkembangan jualan produk-produk berkenaan di pusat membeli belah tersebut. Perkembangan itu membuktikan komitmen kedua-dua buah negara dalam memupuk kerjasama ekonomi dan memperlihatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap produk buatan Brunei. Antara produk yang diketengahkan, keropok dan minyak masak sayuran Brunei Halal Foods, keropok udang marimin, sos cili cinta, teh tarik sabli dan biskut Taurian Bake Shop and Cafe. 32 orang peserta terpilih memasuki peringkat separuh akhir bagi musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa tahun 2023. Majlis pengumuman dan penyembelihan hadiah diadakan petang tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam UPD. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Abang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah diadakan untuk melahirkan generasi muda yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar, sempurna serta celik Al-Quran. Kementerian Kesihatan sentiasa komited dalam meningkatkan tahap perkhidmatan yang berkualiti dan selamat. Kementerian Kesihatan juga peka akan penjagaan kesihatan yang komprehensif dan bersistematik bagi memenuhi keperluan orang ramai. Abang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, berucap demikian semasa majlis penyerahan surat lantikan ahli-ahli baru Lembaga Pelawat Hospital-Hospital sesi 2023-2025 dan penyampaian sijil penghargaan ahli-ahli Lembaga Pelawat Hospital sesi 2018-2020. Ahli-ahli yang dilantik terdiri daripada para pegawai kanan kerajaan, perwakilan daripada pihak swasta, penghulu mukim dan atau ketua kampung, perwakilan pertubuhan bukan kerajaan, pengurusi badan perniagaan dan individu. Majlis berlangsung di Kementerian Kesihatan petang tadi. Bagi meningkatkan kefahaman mengenai pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang mula dilaksanakan pada 1 November ini, Jabatan Pengajian Islam kemarin mengadakan sesi taklimat. Taklimat berlangsung di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Pada sesi pagi, taklimat menyasarkan 145 orang guru besar sekolah agama seluruh negara. Manakala pada sesi petang, taklimat disertai oleh 178 orang ketua guru agama IRK Jabatan Pengajian Islam. Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Majlis menandatangani perjanjian tajaan bagi pertandingan tausyih peringkat akhir 2023 antara Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB dengan beberapa buah syarikat penaja pertandingan diadakan petang tadi. Menandatangani bagi pihak RTB, Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli selaku pemangku pengarah RTB, manakala syarikat penaja diwakili oleh wakil syarikat masing-masing. Pertandingan peringkat akhir tausyih 2023 akan berlangsung pada 5 November pukul 1 petang di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Akibat membuang sampah di tempat awam, 3 buah syarikat di daerah Belait masing-masing dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021. Alik Jaya Sendirian Berhad, WYWY Restoran 2 dan Laundry Hub Seria dikenakan kompaun RM1,000. Alik Jaya Sendirian Berhad didapati melonggok sampah di kawasan awam di Kampung Pandan A, Kuala Belait.
Manakala WYWY Restoran 2 dan Laundry Hub Seria pula didapati membiarkan manhole tersumbat dan tidak diselenggara yang menyebabkan pencemaran. Ketiga-tiga syarikat diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. Sebuah syarikat dikenakan denda RM1,000 kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021 menumpahkan minyak terpakai di tempat awam. Samakde Sendirian Berhad yang terletak di Kampung Bang Nukat, Lamunin, daerah Tutong dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Seorang lelaki warga negara tempatan dikehendaki oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Effendi bin Abdul Ambi memegang kad pengenalan pintar 30208385 hubungi 2459-500 sambungan 490 atau 333 atau talian kecemasan polis 993. Keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBF melalui Click and Bid akan diumumkan melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pada hari Jumaat 27 Oktober 2023. Bagi mendapatkan keputusan tersebut, layari laman sesawang JPD di www.jpd.gov.pn dan juga www.nomborku.gov.pn. Semua penanda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan bersama pihak jabatan ini. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui WhatsApp di 718-1641 atau melalui email info_ltd@jpd.gov.pn dan Instagram @jpd.pn. Pasukan Wan Sing Trading mara ke perlawanan akhir saingan bola keranjang Piala Lausan setelah berjaya menyingkirkan Anta Brunei semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam perlawanan tersebut, Wan Sing Trading berjaya menewaskan Anta Brunei 74-62. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Otto K tewas 81-83 kepada Dabar Cuts.